Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disambung bacaan kitab Umdatul Ahkam lil-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita telah masuk pada kuliah yang lepas perbincangan berkenaan dengan tajuk At-Tayammum. Di dalam kelas kita yang terakhir kita bincangkan makna tayammum, sejarah tayammum, hikmah tayammum, rukun tayammum ataupun syarat tayammum, rukun tayammum dan sunat-sunat tayammum. Namun kita belum lagi berbincang masalah atau kita dah masuk juga kepada pembatal tayammum. Namun kita hanya masuk dua perkara saja dalam masalah pembatal tayammum ini. Iaitu pertama sekali, iaitu kita bincangkan bahawa tayammum ini batal dengan apa sahaja yang membatalkan wuduk. Seperti kentut, okey. Okey, seperti tidur yang tidak tetap punggungnya, seperti menyentuh kemaluan, seperti menyentuh wanita yang bukan mahram kita, seperti menyentuh halaqatul dubur, seperti izalatul aql, hilangnya akal. Ini semua perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi perkara yang membatalkan tayammum, perkara yang membatalkan wuduk itu ialah juga perkara yang membatalkan tayammum. Yang kedua, perkara yang membatalkan tayammum ialah riddah fil Islam, iaitu murtad. Murtad membatalkan tayammum. Cuma kalau orang tanya, kenapakah tayammum batal dengan murtad tetapi wuduk tidak terbatal dengan murtad? Maka jawapannya kerana tayammum ialah taharatun khafifah, kata para ulama. Dia ialah penyucian yang ringan. Oleh sebab itu dia terbatal dengan riddah. Adapun wuduk tak terbatal dengan riddah, tak terbatal dengan murtad. Okay. Tapi kalau orang pertikaikan pula, orang kata, bukankah dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kan? Okay. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala itu murtad, antaranya la ahbatanna 'amaluk, la yahbatanna 'amaluk, la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin.
balillah fa'bud lakum minasyakirin, kata Allah Ta'ala Al-Quran. Maka la in asyrakta, kalau kamu ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kamu akan terbatal. Tapi kenapa dalam bab wudu murtad tak batal tapi dalam tayamum batal? Sebab di sisi ulama fuqaha Syafi'iyah, suatu amal itu dia tak terbatal sehinggalah memang dia mati di atas kekafiran tadi. Selagi dia tak mati, tak batal lagi amalan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut." Siapa yang murtad daripada agama dia kemudian dia mati. Maksudnya fahuwa kafir. Barang siapa yang murtad daripada agamanya kemudian dia mati, maka ketika itulah Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Maksudnya disebut situ mati dulu. Maksudnya kalau selagi orang itu dia masih lagi masih Islam, Nabi wudu, kemudian dia murtad. Ini cerita contoh ya. Nak segi logik dia mungkin tak apa nak logik sangat. Dia Islam, kemudian dia murtad. Lepas dia murtad tu dia mengucap balik, dia masuk Islam balik, tapi wuduk dia tak batal. Maksudnya masa dia murtad tadi wuduk dia masih ada, dia tak kentut, dia tak batal apa semua. Wuduk dia masih ada lagi ketika dia kembali balik dalam Islam. Itu bezanya antara wuduk dengan tayamum. Adapun tayamum, kalau masih Islam tadi dia tayamum, kemudian dia murtad, batal tayamum dia. Kalau masuk Islam balik, dia kena tayamum sekali lagi. Itu beza dia. Di sisi ulama Asy-Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah dibezakan antara tayamum dengan wudu. Inilah masalah pembatal tayamum. Kemudian ada pembatal tayamum yang ketiga. Pembatal tayamum yang ketiga ni penting sangat. Sebab tu saya sebelum kita masuk dalam hadis perbincangan ni, kita masuk dulu pembatal tayamum yang ketiga. Okey, pembatal tayamum yang ketiga iaitu apabila dia nampak air. Apabila dia nampak air. Ru'yatul ma'. Bila nampak air, tayamum dia batal. Ru'yatul ma' tubtilut tayammum. Okey. Tetapi dalam masalah melihat air ni kita kena apa dia? Kita kena tafsirkan lagi. Dia nampak air ketika bila? Dia nampak air ketika dia sedang solat ke, atau lepas solat ke, atau sebelum solat. Okey. Katakanlah dia ambil dia tayamum, tiba-tiba dia dengar air bunyi. Ataupun dia dengar lori air datang. Ataupun hujan turun. Ataupun ada orang bagi tahu air dah ada. Okey, ataupun dia nampak awan gelap dan nak hujan. Apakah automatik tayamum dia batal? Dan kalau dia solat, apakah sah solatnya atau tidak sah solatnya? Maka perkara ini kita perlu tafsilkan dalam mazhab Syafi'i. Perlu tafsir maksudnya, perlu didetailkan dalam mazhab Syafi'i. Okey, mari kita tengok dulu. Pertama sekali yang dimaksudkan bila nampak air, ini ialah yang nampak air bagi orang yang bertayamum kerana tiada air. Kita sebut pada awal kuliah yang lepas. Orang tayamum ni dia ada dua keadaan. Satu, tayamum sebab kerana sakit, tak boleh kena air. Orang yang tayamum sebab tak boleh kena air ni, dia nampak ke tak nampak ke, dia tayamum dia tak ada kesan. Okey. Tayamum dia tetap kekal juga sebab dia berwuduk kerana sakit, bukan sebab tak ada air. Yang dimaksudkan wuduk ini batal kerana melihat air, okey, adalah orang yang bertayamum kerana ketiadaan air. Okey. Jadi perkara pertama yang kita perlu takrir dulu, kita perlu tetapkan dulu, iaitu antara perkara yang membatalkan wuduk, perkara membatalkan tayamum adalah
Tadi kita sebut ada 3 kan. Pertama tadi apa? Yang pembatal wuduk. Yang kedua murtad tadi. Yang ketiga saya letak bawah sebab apa saya nak kembangkan dia. Ia ialah melihat air. Melihat air ni bagi siapa? Bagi yang bertayamum kerana ketiadaan air. Okey. Ini. Cuma dalam keadaan melihat air ini, kata para ulama Syafi'iyah, dia kata ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Kita buat tafsir cantik-cantik. Okay, saya ni tulisan tak cantik, tuan-tuan tulis balik tu cantik, mungkin boleh buat dalam bentuk PowerPoint ke apa ke. Saya ni tak pandai bab-bab tu semua. Okey. Pertama sekali, kalau dia melihat air sebelum solat. Sebelum solat. Okey. Sebelum solat dia melihat air. Dan kita semua tahu, kalau tayamum, maksudnya dah masuk waktu solat kan. Kita takkan boleh tayamum selagi tak masuk waktu solat. Ini kita dah bincang dah. Jadi tak ada isu kalau belum masuk waktu solat ustaz, apa semua itu dah kita dah selesaikan. Sebab kita tayamum ketika dah masuk waktu solat. Jadi dah masuk waktu solat kita pun tayamum. Ketika nak solat tadi qabla syuru' ila solah, atau qabla syuru' fi solah, bila kita masuk dalam solat itu tiba-tiba kita nampak air. Ataupun kita nampak air. Dan nampak ini maksudnya sama ada nampak secara yakin ataupun nampak secara zan ataupun nampak secara syak ataupun nampak secara waham. Oh, Masya Allah. Detail betul Mazhab Syafi'i masalah. Okey. Nampak secara yakin maksudnya 100% nampak air itu keluar. Ini 100%. Zan 70%. Keyakinan. Syak 50-50. Waham apa saja yang below 50 maka itu adalah atau kita kata 49 and below kita kata. Nak bagi tak nak orang confuse. Tapi sebenarnya bukanlah yakin ni kita bukan boleh kira pun, tapi sebenarnya 49 and below lah. Kita tak macam tu. Syak 50-50. Jadi 49 dan ke bawah tu maksudnya kita panggil al-wahm. Al-wahm. Jadi kalau katakanlah kita dengar bunyi lori air, katakanlah lori air brum datang. Kita tahu tu bunyi lori air atau bunyi air keluar. Kita masa tu 50-50. Air ke, mesin air ke, mesin rumput. Tapi 50-50 rasa air. Tetap juga batal. Jadi ini semua perkara yang ni sama ada yakin air ada. Zan nampak air. Syak nampak air. Waham nampak air. Ini semua menyebabkan dia kena tayamumnya batal. Tayamum batal. Okey? Soalan ni tayamum batal. Barakallahu fiik. Jelas. Tayamum batal. Okey. Kalau dia nampak air semasa solat. Semasa solat. Semasa solat ini pun kita kena semasa solat. Okey. Kalau dia nampak air semasa solat ataupun tahu dengar bunyi air semasa solat, bila sebut nampak ni bukanlah maksudnya dalam solat macam nak nampak pula depan tempat sujud kan, maksudnya ialah bila ru'yatul ma' ni maksudnya ialah dengar bunyi air, tahu bunyi air apa semua, maka dalam semasa solat ini yang diambil kira hanyalah yakin, zan dengan syak sahaja. Waham tak ambil. Waham tak ada dalam ni. Jadi waham terkeluar. Waham tak ada. Jadi yakin, zan dengan syak saja. Maksudnya kalau dia 50-50 kata ada air, 50-50 ni, dah ada air ni. Apakah batal dia punya tayamum, seterusnya batal solat dia? Seterusnya batal solat dia. Maka kat sini juga ada tafsil lagi, ada detail lagi.
Sebab tu kena dengar betul-betul masalah ni. Al-fiqh. Dengar betul-betul. Dia sama ada kita tayamum tu ketika hadir ataupun hadir masih mukim dan mustautin lah. Ataupun kita tayamum dalam safar. Kenapa ada isu hadir dengan safar ni? Sebab hadir ketika kita tak musafir, ketiadaan air itu ialah jarang-jarang ke ialah benda yang ghalib, benda yang selalu. Katakan macam sekarang, kita semua duduk kat kawasan perumahan, saya duduk kat kawasan perumahan. Tak ada air kat kawasan perumahan macam sekarang ni adalah benda yang ghalib, benda yang selalu ke atau benda yang kadang-kadang. Maka kita akan jawab, semua akan jawab apa dia? Benda yang jarang-jarang berlaku. Betul tak? Kadang-kadang je. Benda yang jarang-jarang ni bahasa Arab dia panggil nadir. Jadi uzur tu ialah uzur yang nadir. Saya sengaja nak kekalkan istilah ni. Uzur yang nadir. Saya tak tahu saya ingat dulu masa belajar sains dulu ada gas nadir. Tapi tak tahu apakah ada kaitan dengan uzur nadir ni. Okay? Uzur yang nadir. Uzur yang nadir maksudnya uzur yang di mana dia bukannya selalu, dia kadang-kadang. Dan biasanya ini uzur tak ada air sini. Maksud uzur ni uzur tak ada air. Jadi tak ada air bagi orang yang hadir ni ialah benda yang jarang-jarang berlaku. Kadang-kadang setahun sekali pun mungkin tak berlaku. Tengok pula kawasan macam orang duduk Taman Tun tu lagi lah jarang. Sebab Syabas punya toke duduk situ. Kan? Kalau kawasan-kawasan yang setengah-setengah pula, mungkin setahun 2 kali, setahun 3 kali. Dan tak ada air dia pula, sekejap saja. Ila akhirih. Jadi uzur yang nadir ini, kalaulah ke tengah solat, di tengah solat, saya duduk kat rumah sekarang, tak ada air. Masuk waktu zuhur, saya pun tayamum. Lepas dah cukup syarat tayamum, dah cari air, dah apa semua, ila akhirih. Kemudian dia pun solat. Kemudian masa solat tu, ada dengar bunyi air. Batal tak solat? Yang ini solatnya batal. Tayamum dia batal. Ini wajib. Tayamum batal. Dan dia kena kena solat lah. Okey. Dia kena tayamum batal, dia kena ambil wuduk dan kena solat lah. Tayamum dia batal. Jadi solat dia batal sekali lah. Seterusnya bila tayamum dia batal, solatnya pun terbatal sekali. Naam tak? Naam. Okey. Okey, kalau dalam safar, safar ni pula ialah safar kat mana? Dekat padang pasir lah, Sahra contohnya. Bila safar ni pula, kena tengok safar macam mana. Kalau kita safar musafir dekat yang di mana yang ghalibnya tiada air. Terutama sekali safar di padang pasir lah kat negara Arab sekarang kita tengah cerita contohnya. Safar di tempat yang ghalib padanya uzur, dia memang tak ada air. Yang uzur dia ghalib. Uzur dia ghalib. Uzur dia nadir. Ini nadir ghalib. Ghalib nadir. Tengok ni lawan dia. Nadir jarang. Yang bukannya yang selalu. Bukannya kebanyakan. Bukan yang sentiasa ghalib. Okay, kalau uzur ghalib macam ni, apakah solatnya terbatal? Bila dia yakin dari dengar bunyi air masa tengah salat, ketika ini barulah dia ini mukhayyar. Dia diberi pilihan. Diberi pilihan. Masa Arab diberi pilihan apa dia? Mukhayyar. Mukhayyar. Sama ada dia nak teruskan ataupun dia nak batalkan, nak berhenti. Okey, boleh nak teruskan ataupun dia nak berhenti, nak batalkan solat dia. Dan dia ambil wuduk. Okey. Kalau orang tanya mana lagi afdal?
Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia kata yang ni lebih afdal, iaitu apa dia? Berhenti ni lebih afdal. Ini lebih afdal. Ialah kerana solat dengan wuduk, solat dengan yang lebih sempurna. Okey. Faham tak kat sini? Kalaulah lepas solat, lepas solat tak ada cerita dah. Kalau lepas solat, lepas solat dah selesai solat baru nampak air, maka tidak diulang, tidak diulang solatnya. Tidak diulang solatnya. Tidak diulang solatnya. Dah selesai. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini pembatal at-tayammum, pembatal at-tayammum. Okey, ada soalan tak kat sini? Saya berhenti sekejap. Kalau ada daripada YouTube ke atau daripada grup ni sendiri. Okey, kalau tak ada, kita teruskan. Ada satu lagi isu dalam masalah. Sebab dalam kitab Umdatul Ahkam ni, dia tak ada, sebab dia hanya dalam Bukhari dan Muslim, dia tak bincangkan hadis sapu masalah al-mashu 'alal jabirah, iaitu menyapu di atas al-jabair. Okey. Nah, tak ada bab pada maudhu, dia terus lepas ini bab haid, lepas tu terus bab kita mustalah. Kalau kita tengok dalam kitab Umdatul Ahkam kita, okey, tengok tayammum. Okey. Kemudian haid. Lepas haid, waktu solat terus. Jadi tak ada perbincangan berkenaan dengan al-mashu' al-jabirah. Berbeza dengan kitab Bulughul Maram. Sebab kita tahu di dalam Sahih Bukhari dan dalam Muslim sahaja. Jadi saya akan sebutkan jugalah, masukkan sikit berkenaan dengan al-mashu' al-jabirah. Okey. Al-mashu' al-jabirah. Apa maksud al-mashu' al-jabirah? Iaitu bab kita menyapu di atas luka, balutan. Sebab dalam kuliah lepas kita ada ikhwah akhwat kita tanya masalah ni. Dan anda kata anda akan tangguhkan perbincangannya dalam kuliah akan datang. Anda hanya jawab secara simple saja pada kuliah lepas. Jadi masalah al-mashu' al-jabirah, iaitu bab sapu di atas luka ni. Pertama sekali kita kena tahu dulu, iaitu sapu di atas balutan. Sapu dan tayammum di atas balutan, iaitu bahasa Arab panggil jabirah. Jabirah. Pertama sekali kita kena tahu, adakah kita kena pisahkan dulu, apakah lukanya itu boleh dibuka balutannya? Boleh dibuka balutan. Kalau boleh dibuka balutan, maka wajib dia buka balutan dia. Okey. Maksudnya luka dia tu kita boleh buka balutan dan menyebabkan dia tidak menyebabkan datang mudarat pada dia kalau buka balutan tadi. Okey. Maka kalau balutan dia boleh buka, bukalah. Kemudian ambil wuduk macam biasa. Okey. Ataupun tayamum macam biasa. Katakanlah kalau tak boleh basuh, dia tayamum. Wajib buka balutan. Sama ada untuk dibasuh. Kalau tak boleh basuh dia, tayamum lah. Tayamum di atas balutannya, di atas balutan. Tayamum di atas tangan, atas anggota tayamum. Itu muka dan tapak tangan ila akhirih. Kalau dia anggota tayamum, maka kalau dia di mana-mana bahagian yang wajib dibasuh, contohnya wuduk, dia luka dekat kaki. Okey, dia luka dekat kaki. Okey. Okey, kaki dia tak boleh kena air. Kaki dia tak boleh kena air. Maka dia ambil wuduk
Lepas tu dia tayamum. Okey. Dia ambil wuduk, kemudian dia tayamum ketika tak boleh kena air tadi. Dia kena tayamum. Baik. Okey. Cuma dalam masalah ni kita kena faham pula. Kalau tak boleh buka, tak boleh buka balutan. Okey, tak boleh buka balutan. Dia tak boleh buka balutan. Okey. Maka apa yang kita kena buat? Jadi kita kena sapu di atas balutan tadi, sapu pada balutan. Maksudnya kena wuduk, basuh dulu. Basuh anggota yang elok, yang sihat. Kemudian sapu di atas balutan. Dan yang ketiga, dia kena tayamum. Jadi dia kena basuh anggota yang sihat, kemudian sapu di atas balutan, dan dia kena tayamum. Jadi basuh di atas anggota sihat, kenapa Ustaz nak kena basuh pula, kemudian nak kena tayamum pula? Maka sebab apa? Kata Allah dalam Quran, fattaqullaha ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi SAW. Nabi kata, apabila aku telah memerintahkan kamu dengan sesuatu perintah, maka datangkan, laksanakan perintah itu semampu kamu. Semampu kamu. Bila sebut semampu kamu, maka kita buat yang semampu kita. Jadi mana yang boleh basuh, kita basuh. Itu kaedah ulama Syafi'iyah. Okey, apatah lagi hadis yang berkenaan dengan orang yang luka tu. Nabi kata dekat dia, dia kata dekat seorang sahabat, dia kata, kamu ambillah, basuhlah anggota yang kamu boleh basuh, sapulah atas lukanya, kemudian bertayamumlah. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian bertayamumlah. Jadi gabungan ini ada dalil tak? Ada dalil. Barakallahu fiik. Jadi basuh atas anggota sihat, sapu di atas balutan, dan bertayamum. Cuma dalam masalah ni kita perlu faham, perlu kita meraihkan tertib. Dalam masalah ni kita kata perlu kita wajib meraihkan tertib. Jika tayamum itu menggantikan wuduk, tidak wajib meraihkan tertib apabila tayamum menggantikan apa dia? Mandi wajib. Wajib meraihkan tertib. Okey. Soalan dia ialah, macam mana nak raihkan tertib dalam masalah ni, dalam wuduk? Maksudnya apa dia? Apabila kita sampai ke anggota yang berbalut tadi, bila kita sampai ke anggota yang berbalut, wajib kita, apa dia? Wajib kita selesaikan basuh anggota yang sihat. Yang kedua, wajib sapu atas luka tadi. Yang ketiga, wajib tayamum sebelum berpindah kepada anggota yang lain. Macam mana pula tu Ustaz? Kita bagi contoh lah. Kita kata contohnya, katakanlah dia ada luka di tangan kanan. Saya lukislah orang kayu ni. Okey. Lepas tu dia pun kita buat dia punya balutan lah. Katakanlah dia punya balutan ni tangan kiri. Katakanlah kita buat tangan kiri.
Ni kanan ni kanan, ini kiri. Okey. Jadi macam mana cara dia? Kata balutan di tangan kiri dan balutan di tangan kiri. Jadi tangan kiri ni tu anggota kita kena basuh ketika wuduk. Kalau balutan dekat perut tak ada kena-mengena lah. Yang ni tak ada isu lah. Balutan dekat peha tak ada isu lah. Ini balutan atas tempat kita nak basuh tangan dia ni. Anggota wuduk ni. Okey, jadi bila nak wuduk, mula-mula dia buat apa? Mula-mula dia basuh muka lah kan. Mula-mula dia basuh muka dulu. Okey, basuh muka nombor satu, basuh muka, basuh wajah. Dan dia basuh tangan kanan. Betul tak? Mula ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan kanan. Kemudian sampai ke tangan kiri, dia basuh anggota yang boleh basuh dulu. Dia basuh anggota yang boleh kata depan ni. Tetapi jangan terus dia sapu kepala terus. Dia kena selesaikan dulu yang ni kat sini dulu, isu kat sini. Jadi apa yang dia kena buat? Dia kena sapu atas dia punya luka. Kemudian dia kena tayamum. Dia pun tayamum lah. Dia tayamum, sapu kat muka dia tayamum, kanan dia tayamum, sapu kat sini, dia pun sini tayamum juga. Mana kat sini, mana yang anggota yang boleh tayamum lah tayamum kat sini. So, anggota tayamum apa? Muka dengan wajah saja. Dah selesai tayamum dekat sini, barulah proses yang seterusnya, barulah dia pergi basuh kaki kanan. Kemudian barulah dia basuh kaki kiri. Jadi kalau dengan proses dia satu, mula-mula basuh muka. Yang kedua, basuh tangan kanan. Yang warna biru ni basuh. Yang ketiga, basuh anggota sihat. Yang keempat step dia kena, apa tadi? Dia kena sapu atas balutan. Yang kelima, dia kena tayamum. Barulah yang keenam, dia basuh kaki kanan. Maksudnya dia takkan berpindah kepada anggota seterusnya sehinggalah selesai apa dia? Ghuslan, selesai basuhan, selesai sapuan dan selesai tayamum. Sebab apa? Sebab wajib meraihkan tertib. Salah kalau dia tayamum sebelum, salah tayamum selepas juga salah. Siapa dalam grup ni yang berani saya nak bagi soalan kat dia? Saya bagi dia test. Ada tak? Abdul Rahim ke? Syekh Rahim kita? Kita bagi soalan kat dia, saya bagi anggota ni, lepas tu kita Haji Ismail ke? Okay. Contohnya, okey, kita bagi contoh yang lain pula. Okey. Kita bagi contoh yang lain pula. Barakallahu fik. Kita kata anggota kepala pula. Katakanlah berbalut tu ke kepala. Dia berbalut kat kepala. Kat sini kita bagi dia balut kat kepala. Okey. Jadi apa yang kena buat mula-mula? Dia kena ambil wuduk lah. Ambil wuduk, mula-mula dia apa? Dia basuh wajah dia. Dia basuh wajah dia. Nombor satu, basuh wajah. Basuh muka. Lepas tu, basuh tangan kanan. Lepas tu, ketiga, basuh tangan kiri. Yang keempat, nak sapu kepala dia. Boleh sapu tak atas kepala dia? Tak boleh sapu atas kepala dia. Sebab dia berbalut. Jadi apa dia kena buat? Okey. Apa dia boleh buat? Tapi dengan syarat balut dia seluruh kepala lah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kepala dia tu, seluruh bahagian kepala tu sah. Maksudnya kita berbalut seluruh kepala dia. Maka sekali lagi apa dia? Dia tayamum untuk gantikan. Maka dia tayamum lah.
dia tayamum. So apa? Sebab kepala, mana-mana bahagian kepala dia boleh basuh, betul tak? Jadi kalau kepala tu yang luka dia sebahagian kepala, bahagian kepala lain okey lagi, dia basuhlah bahagian lain. Sebab dalam mazhab Syafi'i yang wajib tu basuh sebahagian kepala, tak wajib bahagian ubun-ubun, sebahagian kepala, sebahagian kepala. Jadi kalau balutan kepala dia tu bukan seluruh, jadi dia boleh basuh sebahagian kepala. Tapi yang kita cerita sekarang kalau balutan dia seluruh kepala, maka dia kena tayamum dulu untuk gantikan basuhan kepala. Dia kena tayamum, dia kena sapu dulu, sapu atas balutan. Sebab dia tak boleh basuh tadi kan, sebab tak ada anggota yang boleh basuh lagi dah, basuh yang sihat tadi tu. Jadi satu, yang kedua, yang ketiga dia kena tayamum. Tayamum barulah boleh dia berpindah kepada kaki kanan dan kaki kiri. Maksudnya jangan kita berpindah daripada satu anggota sehingga dah selesai ketiga-tiga tu. Basuh, sapu, tayamum. Basuh, sapu, tayamum. Kalau tidak, kita akan terlepas satu rukun dalam masalah ni, iaitu tertib. At-tertib. Dan kita sebut dalam masalah ni apa dia? Ini dalam isu kalau tayamum itu menggantikan wuduk. Sebab dalam wuduk dia kena ada apa dia? At-tertib. Adapun kalau menggantikan mandi wajib, barakallahu fiik, maka isu ni tak timbul lah. Maka isu ni tidak timbul. Dia nak mandi, dia nak tayamum dulu ke, dia nak wuduk dulu ke, apa ke, dia tak timbul. Buat je. Okay. Kalau dia katakanlah dia tayamum dulu, kemudian baru dia mandi wajib. Kalau tayamum baru kemudian dia ambil wuduk pada bahagian yang sihat. Tak ada masalah. Dia basuh bahagian yang sihat, kemudian dia tayamum. Kan? Dia nak mandi wajib. Kepala dia tak boleh, kepala dia berbalut tadi. Okey. Nak tayamum dulu ke nak mandi dulu? Tak ada masalah. Nak tayamum dulu boleh, kemudian baru dia mandi. Maksudnya maksud kita mandi tu mandi untuk basuh bahagian yang sihat tadi. Basuh bahagian yang sihat tadi. Sebab tu ada kaedah dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa dia? Bahkan saya rasa semua mazhab, iaitu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang lebih ringan tidak gugur kerana ada yang lebih susah untuk kita basuh. Maksudnya kalau kita tak boleh basuh kepala, adakah menyebabkan kita benda lain juga tak payah basuh? Tidak. Mana yang mampu kita basuh, kita basuh. Betul, kita kaedah dia al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ini kaedah ni, dengar ni. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Taib. Timbul satu lagi soalan terakhir. Dah selesai masalah ni, susunan dari segi nak basuh apa semua, maka timbullah isu satu lagi. Apakah perlu qada solat? Apakah perlu qada solat? Adakah orang yang sapu atas luka, sapu atas balutan ini dan tayamum ini perlu qada solat? Okey. Soalan yang timbul. Saya bincang dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i dulu. Sebelum kita bincang mazhab-mazhab yang lain. Sekali lagi kaedah kita bincang mazhab Syafi'i bagi faham mazhab kita dulu, dan barulah kita nak masuk bincang mazhab lain. Jadi kita tak nak apa? Kita tak nak kita punya dalam kepala ni bercampur-campur. Sebab tu anda tengok pelajar-pelajar kita ni, ikhwah kita ahli sunnah ni, sebab dia mengaji campur-campur, akhirnya dia pun pening. Bila jumpa ustaz ini, dia tak kasar. Jumpa ustaz ni kan, dia kasar pula. Jumpa ustaz ni tengok hujah dia tak kasar. Akhirnya dia pun lompat-lompat lah, kejap tukar, kejap ini, kejap itu. Okey. Sampai dia sendiri pun akhirnya
dalam kebingungan. Nak ikut ustaz ni ke nak ikut ustaz ni. Jadi kita belajar mazhab kita, kita faham. Jadi katakanlah kita confused, patah balik mazhab. Itu lebih selamat. Okay? Patah balik mazhab kita. Jadi kita ada asas untuk kita nak patah balik. Sekurang-kurangnya kalau kita patah balik mazhab, kita ikut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga anak-anak murid dia yang hebat-hebat lagi, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Buwaiti, pakar-pakar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Rafi'i, Al-Ramli, Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Asqalani, Zakaria Al-Ansari, semua ni semua yang dahsyat-dahsyat semua. Ibn Rif'ah, Al-Syafi'i, sampai Ibn Syekhul Islam Ibn Taymiyah dipuji Ibn Rif'ah ni yang kita bincang baru-baru ni di kuliah Sabtu kita, iaitu Syekhul Islam dia nampak Ibn Rif'ah dia kata apa, inni ra'aitu syaikhan yataqatar min lihyatihi al-fiqh kama yataqatar al-ma' min lihyatil mutawaddi'. Dia kata sungguhnya aku, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, aku melihat pada Ibn Rif'ah ini fiqh itu mengalir daripada janggutnya, macam menitik-nitik fiqh daripada janggutnya, menitik-nitik fiqh daripada dirinya, dari janggut dia, sebagaimana menitik-nitiknya air yang gugur daripada seorang yang lepas berwuduk. Maksudnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah memuji ulama Syafi'i ini Ibn Rif'ah. Okey. As-Subkinya, maksudnya semua ni hebat-hebat, semua ulama-ulama yang agung yang hebat-hebat dalam masalah fiqh dan hadis. Okey. Jadi kalau kita patah balik, bila kita confuse kita patah balik, alhamdulillah, insya-Allah selamat. Yang kita nak nanti tak tahu nak patah balik ke mana ni, dia pening. Akhirnya kata ambillah mana yang senang. Itu yang tak betul. Okey. Jadi dalam masalah ni, apakah orang yang sapu di atas balutan tayamum perlu dia qada salat dia? Yang ni juga ada sebagai orang bila dia baca kitab-kitab fiqh yang ringkas, dia confuse. Dia confuse. Akhirnya dia menyebabkan semua benda dia qada. Dalam masalah ni kita kena faham dahulu. Ada dua jenis balutan. Okey. Satu balutan di atas anggota tayamum. Okey. Okey, kalau dia sapu atas anggota, maksudnya kalau balutan atas anggota tayamum, maksudnya muka dan tangan. Kita tulis kat sini lah bagi orang tak confuse. Muka dan tangan. Tangan ni sampai siku. Mazhab Syafi'i dia ambil pendapat Ibn Umar. Mazhab Syafi'i dia ambil hadis Ibn Umar, hadis yang mauquf, iaitu Ibn Umar tayamum sampai ke siku. Kenapa? Sebab kata Imam Syafi'i, tafsiran Ibn Umar tu tafsiran yang kuat. Ibn Umar tafsiran tu tafsiran yang kuat. Okey. Nah, balutan di atas anggota tayamum, jadi muka dan tangan. Jadi katakanlah masa tu dia luka dekat tangan dia. Kemudian dia pun wuduk, kemudian dia sapu atas balutan, kemudian dia tayamum. Okey. Katakanlah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dia sihatlah. Apakah dia perlu qada? Kat sini mazhab Syafi'i agak syadid. Iaitu dia wajib qada. Dia wajib qada salat. Habis itu apa gunanya solat? Solat tadi tu ialah menghormati lihurmatil waqt. Menghormati waktu. So apa? Sebab seperti yang kita bincang dalam muqaddimah dulu. Supaya kita ni kalau katakanlah apa gunanya kalau tak perlu ni, kita dia tak qada, dia kata apa gunanya kita solat kalau perlu qada? Iaitu tujuan kita solat awal tu untuk menghormati waktu supaya kita ni ada berterusan sifat untuk solat. Ada berterusan kita punya dalam diri ni solat. Katakanlah dia luka dia 6 bulan. 6 bulan kata kalau kena qada apa nak solat, dia pun tak solat selama 6 bulan. Apa jadi lepas tu?
Jadi malas tak? Dia akan jadi malas. Dia akan tak nak salat langsung. Betul, dihormati waktu ni supaya kita menghormati waktu, supaya kita berterusan untuk salat. Maaf Ustaz, Nah. berikutnya ya. Hmm. So yang macam mana prinsip yang dalam keadaan susah ada kemudahan tu? Ini kemudahannya lah. Kemudahannya untuk supaya apa? Supaya dia tadi tak ada air, dia tayamum lah. Tapi yang ni dalam masalah yang ni sebab dia ada satu kaedah dalam Syafi'i, dia kata faqidut tahurain. Dia hilang dua-dua sekali. Okey, sekarang ni dia perlu wuduk. Kalau tak wuduk dia kena tayamum kan? Sekarang tayamum pun dia tak boleh juga. Sebab tayamum mesti disapu di atas anggota tayamum. Sekarang ni dia faqidut tahurain. Dia kehilangan dua cara nak menyucikan diri. Bila kaedah ni bila hilang dua dalam mencucikan diri ni, dua cara untuk mencucikan diri, maka dia wajib qada. Yang inilah muktamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun tak syak, ada sebahagian fuqaha dalam mazhab Syafi'i kata tak payah qada. Yang saya cakap ni yang muktamad dia, Haji Ismail. Dan saya tak kata pun mesti wajib ikut pendapat ni. Saya kata kalau tuan dah belajar tempat lain, dapati ada pendapat yang lebih ini, saya beritahu kat sini ialah saya nak kata ini ialah pendapat ulama Syafi'iyah. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Barakallahu fiik Haji Ismail. Ya, kaedah tadi faqidut tahurain, kehilangan dua cara untuk bersuci, itu kaedah dia. Faqidut tahurain. Okey, kalau balutan itu bukan atas anggota tayamum, yang ni pula dia ada tafsir lagi. Allahu Akbar. Okey. Dia ada tafsir lagi. Dia ada detail lagi. Tengok, dalam keadaan ni dia ada tiga keadaan. Dalamnya ada tiga balutan bukan atas anggota tayamum ni pula ada tiga. Satu, balutan atas luka atau tempat sakit lah. Atas tempat sakit sahaja. Yang kedua, atas tempat sakit dan lebih sedikit supaya balutan itu kuat. Okay, maksudnya sekejap saya akan huraikan. Okay. Yang ketiga, lebih daripada kawasan sakit dan hajat, kawasan yang berhajat. Maksud kawasan yang berhajat tadi lah. Berhajat tadi supaya apa? Supaya dia kuat balutan tadi. Yang ni lebih daripada. Dia lebih daripada kawasan yang diperlukan. Kawasan yang diperlukan. Okey. Kita bagi satu contoh lah. Kita buat lukis sikit. Okay? Katakanlah ini bukan anggota tayamum. Bukan anggota tayamum. Bukan anggota. Jadi kaki lah. Kita kata kaki. Ini kaki dia. Okey. Katakanlah luka dia sinilah luka dia. Luka dia. Kawasan sakit. Okey. Kaki anggota tayamum tak? Bukan. Kaki bukan anggota tayamum. Kalaulah balutan itu memang ngam-ngam je. Saya guna bahasa ngam-ngam. Ngam-ngam je atas ni. Atas kawasan luka dia. Betul-betul ngam. Maka perlu qada tak? Ini tak perlu qada.
Okey. Ini pertama. Tak perlu qada. Yang kedua, dia terlebih sikit. Balutan tu terlebih sikit. Untuk apa? Supaya ikatan tu kuat. Okey, supaya ikatan tu kuat. Lebih sikit Lebih untuk apa? Untuk kuat dia punya balutan dia. Tujuan dia supaya balutan dia kuat. Yang ini ada tafsil. Kalau dia wuduk sebelum balut, maka tak perlu qada. Tapi kalau dia tak wuduk, tidak wuduk ataupun tidak tayamum lah. Maksudnya dia balut dalam keadaan tak suci. Tidak wuduk ataupun tidak wuduk ataupun tayamum, maka dia perlu qada. Ini kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqah, dia akan sebut. Dia kata kalau tak bersuci, dia kena qada. Kalau dia bersuci, dia tak perlu qada. Tapi bila kita baca ayat macam tu, kita akan confuse. Balutan tu macam mana? Balutan tu besar ke, kecil ke? Dalam setengah-setengah kitab, dia ringkas. Ayat ringkas. Kata, kalau kita sapu atas balutan, maka kalau kita bersuci sebelumnya, kita tak perlu qada. Kalau bersuci lepasnya, kita tak perlu qada. Tapi dia tak detailkan balutan yang macam mana. Iaitu balutan yang diambil bahagian yang berhajat. Tetapi kalaulah balutan tu lebih lagi kawasan yang berhajat. Ini doktor tu mungkin tak mengaji fiqh Syafi'i ke ataupun apa ke, wallahu alam lah. Ataupun dia balut sendiri ke, tok berumah balut sendiri ke, tak mengaji fiqh Syafi'i. Ataupun dia pun tak tahu, dia tak cakap kan. Jadi dia balut lebih daripada anggota yang diperlukan. Terlebih-lebih dia balut. Macam ni. Yang ini dia kena qada, wajib qada. Dia wajib qada. Ini Maaf Ustaz, yang nombor 2 tadi. Yang nombor 2 tadi, kalau dia balut lebih sikit, macam yang berhajat, jadi dia perlu qada kan? Tak, kalau sebelum dia balut tadi wuduk dulu, tak perlu qada. Tapi kalau dia tidak, kena qada lah. Yes, sahih. Barakallahu fiik. Okey. Sebenarnya tak adalah susah mana pun. Kalau doktor tu, nurse tu semua mengaji fiqh. Kan? Senang je, kita boleh tayamum dulu. Kecuali lah kalau orang tu dah pengsan, itu lain cerita lah. Aksiden pengsan terus, itu lain cerita lah. Aksiden pengsan terus tu, kita ada perbincangan pula, dia wajib ke tak wajib solat. Itu ada satu lagi isu pula, kita bincang. Nanti kita akan masuk dalam bab nanti. Apakah kalau orang tu pengsan, dia koma sebulan, dia wajib ke tak qada solat dia selama dia koma sebulan tu? Bukankah dia tidak ni? Jadi itu bincangan tu kemudian pula. Dia akan masuk bincangan lain. Jadi kalau dia memang dia luka, dia terpotong tangan dia. Jadi sebelum dia balut tu, dia ambil wuduk dulu. Okey. Okey, kata tangan anggota ni, anggota tayamum, katakanlah kawasan lain. Kaki ke. Okey. Maka dia ambil lah apa tu? Ambil lah wuduk dulu sebelum tu. Kalau tak boleh, tayamum dulu, kemudian barulah dia balut. Masih dia suci dulu, baru dia balut, kemudian selesai masalah. Kalau dia sapu je atas, tak perlu qada lagi dah. Tak perlu qada lagi. Barakallahu fiik. Jadi kat sini, inilah kesimpulan dalam masalah al-mashu 'alal jabirah. Kalau kita buat kitab fiqh, ini ada bab sapuan di atas balutan. Sapuan di atas balutan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka kita patah baliklah kepada hadis Nabi SAW kita bincangkan ni. Sebab apa? Kita bincang dulu masalah ni, kenapa kita tengok kepada dalil. InsyaAllah makin kita belajar dalil, makin kita akan faham, makin luas. Okey. InsyaAllah. Okey. Tuan-tuan baca pula kitab Al-Hawi oleh Imam Mawardi. Macam Imam Mawardi defend ulama mazhab Syafi'i, hujah-hujah dia.
Kita baca pula Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Sunan Al-Sughra, Al-Baihaqi. Kemudian baca pula Sahih Ibn Khuzaimah. Dalam tu banyak ulama-ulama kita yang bawa dalil untuk dalam mazhab Asy-Syafi'i dan hujah perbincangan dia. Dan dibawakan kalam-kalam ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama salaf. Jadi sebab itulah kita ni jangan terus kata ulama-ulama dulu tak pandai dalam masalah darurat ke atau seumpama lainnya. Walaupun dalam keadaan kita sedar bahawa ada pendapat-pendapat yang lain yang kita rasa mungkin cenderung hati kita kat sana. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga Allah SWT bagi kita kefahaman terhadap agama. Tapi ini asal dulu. Cerita yang asal. Bab tayammum an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli fil qaum faqala ya Rasulullah asabatni janabah wala ma faqala alayka bis sa'id fa innahu yakfik. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain ma'ruf sahabi jalil, itu Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf, Abu Nujaid Al-Khuzai. Dia dengan Abu Hurairah masuk Islam serentak. Imran bin Husain ni antara kehebatannya ialah dia ni pernah dia ni malaikat memberi salam kepada dia. Malaikat memberi salam kepada dia setiap hari. Sehinggalah satu hari dia sakit sangat, dia tak tahan, dia buat al-kai, dia buat iktiwa, dia buat berubat dengan besi panas. Akhirnya Nabi kata malaikat berhenti bagi salam dekat dia. Malaikat berhentikan salam dekat dia. Akhirnya bila malaikat berhentikan salam tu, dia pun menyesal. Dia pun kembalilah meninggalkan berubat dengan al-iktiwa, iaitu dengan besi panas. Akhirnya malaikat pun kembali memberi salam kepadanya. Okey. Itu antara kelebihan Imran bin Husain. Sebab tu kata Al-Hasan Al-Basri, dia kata apa? Tidak pernah ada orang yang datang ke Basrah yang lebih afdal daripada Imran bin Husain. Kata Ibn Sirin sama juga, dia kata ma qadimal Basrah ahadun yafdhulu ala Imran. Tidak ada seorang pun yang masuk Basrah yang lebih afdal daripada Imran. Berkata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, balagani an Imran annahu qala waditu anni ramad yadhurni riyah. Dan Imran bin Husain ni sangat-sangat warak dan takutkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Qatadah pernah kata Imran pernah mengucapkan satu ucapan, dia kata aku harap aku ini hanyalah debu-debu yang ditiup oleh angin, supaya apa? Supaya dia tidak terkena dengan fitnah dan tak terkena dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang diucapkan ini, dan dia antara orang yang sahabat yang mengelakkan fitnah, i'tazala al-fitnah wa dhammaha. Dia antara orang yang mengelakkan fitnah. Maksudnya tak terlibat langsung dengan fitnah peperangan antara sahabat pada zaman tersebut, fitnatul kubra masa tu. Dan kemudian dia juga mencela orang yang terlibat dengan perkara tersebut. Lepas tu kita tengok dalam masalah peperangan sahabat tu, hanya sedikit sahaja sahabat yang terlibat dalam peperangan tersebut. Ada sebahagian ulama sirah kata sebenarnya Imran ni dah masuk Islam lama dah. Cuma dia datang bersama-sama dengan Abu Hurairah. Masuk Islam dah lama, cuma datang kemudian dengan Abu Hurairah. Cuma pendapat ini dibantah oleh sebahagian ahli sirah. Okey. Dan kemudian Al-Imam Ibn Mulaqin kata di dalam perawi-perawi, nama-nama perawi ini faedah dari segi hadisiah, faedah hadis, ada 4 orang yang namanya Imran bin Husain. Okey. Satunya yang inilah, salah seorangnya sahabi jalil ini. Yang kedua Imran bin Husain Ad-Dabbi. Imran bin Husain Ad-Dabbi itu tabi'in. Okey. Yang satu lagi Imran bin Husain Abu Ru'bah Al-Qushairi, juga tabi'in. Okey. Satu lagi pula nama dia Imran bin Husain Al-Asbahani. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj, daripada Abu Hurairah, tabi'in. Okey. Naam. Kemudian perbincangan pula berkenaan dengan matan hadis ni, bahawa Rasulullah SAW telah datang seorang lelaki, ra'a rajulan, nampak seorang lelaki. Lelaki ini tidak dijelaskan. Okey.
mubhamatul rajul al-mubham. Ada yang kata lelaki ini, yang dimaksudkan dengan lelaki ini ialah nama dia Rafi', nama dia Khallad bin Rafi' bin Malik al-Ansari. Nama dia Khallad bin Rafi' bin Malik al-Ansari syahida Badran wa qutila yawma idzin, dan wafat ketika itu. Okey, dan wafat ketika itu. Tapi nanti kita akan tengok kalau dia ni wafat ketika perang Badar, dia akan jadi isu. Sebab apa jadi isu, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab tayamum ni disyariatkan tahun ke-5 ataupun ke-6 Hijriah, masa kita, ataupun ke-4, antara 4, khilaf lah, 4, 5 ataupun 6, iaitu berkenaan dengan perang Bani Mustaliq. Iaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha balik dari peperangan tersebut. Ingat lagi tak masa dalam kuliah lepas? Jadi macam mana lelaki ini boleh wafat ketika perang Badar, itu tahun ke-2 Hijriah, tetapi yang ni jadi tidak, dia kata, jadi pendapat yang kata dia wafat ketika perang Badar itu tak betul. Jadi Ibn Qalbi punya pendapat, dia kata wa qutila yauma idzin, dia wafat ketika perang Badar tu dibantah. Okey, itu menunjukkan bahawa dia hidup lagi lepas itu sampailah sampai Imran bin Husain dia nampak lelaki ni. Sebab Imran bin Husain tadi kan datang dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah datang tahun ke apa? Tahun ke-7 Hijriah tu. Tahun ke-6 perjanjian Hudaibiyah. Di hujung tahun ke-6 masa Nabi balik daripada Hudaibiyah tu, Nabi baru Abu Hurairah sampai ke Madinah, dan Imran bin Husain datang pada waktu yang sama. Jadi tak sahihlah dia wafat, lelaki ini wafat ketika perang Badar. Ira'a rajulan mu'tazilan. Seorang lelaki ni dia mengasingkan diri, mu'tazil. Jadi itu datang nama Mu'tazilah tu. Mu'tazilah ni maksud dia asingkan diri. Iaitu siapa dia? Wasil bin Atha. Dia mengasingkan diri daripada majlis Al-Hasan Al-Basri. Dia tinggalkan majlis Al-Hasan Al-Basri. Itu nama dia Mu'tazil. Mu'tazil ni maksudnya apa? Iaitu orang yang mengasingkan diri berseorangan daripada suatu kaum. Itu perkataan uzlah. Sama juga daripada perkataan yang sama, Mu'tazilan. Jadi bukanlah ayat ni anna rajulan mu'tazilan, maksudnya dia tu jadi Mu'tazilah, tu Mu'tazilian, tu baru jadi Mu'tazilah. Mu'tazilian itu lain, lelaki yang Mu'tazili. Jadi yang ni maksudnya dia asingkan diri. Kenapa dia asingkan diri? Mu'tazilan. Kenapa? Sebab dia rasa dia ni janabah, kan dia kata sini. Kenapa? Dia berjunub dan tak ada air. Dan dia rasa tak sesuai bagi orang yang berjunub bersama-sama dengan orang yang salat berjemaah. Okey. Sebab tu kata Imam Ibn Mulaqqin, kata i'tizal hadzal rajul an al-qam fihi isti'mal al-adab. Sebab apa? Sebab wasunnah, kerana sunnahnya ialah tarkil julusil insan, iaitu tidak, seorang tu tak duduk bersama dengan orang yang sedang solat semuanya. Maksudnya macam ni, orang semua sedang solat jemaah, kita duduk sebelah tu tak buat apa-apa. Itu antara tak berapa bagus adab dia. Kata Imam Ibn Mulaqqin. Okey. Sebab itulah kalau kita dah masuk masjid, walaupun kita dah solat, ini satu faedah juga. Hadis riwayat Abu Daud. Katakanlah kita dah solat musafir, kita dah jamaah lah. Kita masuk masjid, kita duduk, katakanlah kita ziarah masjid ke, kita ziarah masjid Quba ke, kita ziarah apa tak kisahlah, ataupun masjid-masjid bukan masjid yang biasa, kita pergi dekat Hagia Sophia ke kita pergi dekat masjid mana-manalah. Kemudian kita tengok sembahyang berjemaah telah didirikan. Dan kita dalam masjid, jangan kita duduk je, jangan. Lepas tu Nabi SAW pernah berlaku, ada seorang lelaki ni tak salat. Nabi kata, kenapa kamu tak salat? Muslim ke kamu ni? Kata Muslim. Habis tu kenapa tak salat? Maka dia kata, sebab kami dah salat dalam musafir, dalam safar. Nabi kata, jangan ulang. Maka Nabi kata, kalau siapa dah masuk masjid dan jemaah didirikan, maka salatlah bersama mereka, maka itu sunat bagi kamu. So apa? Sebab kita tak nak ada pemandangan, ada dalam Islam tak nak ada situasi di mana orang yang akan selamba dia tengok orang solat berjemaah, kemudian dia buat tak tahu je. So
Kalau orang jahil tengok kata, oh maksudnya kita bolehlah tinggalkan solat jemaah, kita relax duduk tepi tu. Dan ini yang berlaku zaman sekarang. Barakallahu fiqh. Afanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dan tuan-tuan semua daripada ujian yang fitnah ini. Sebab apa? Kita boleh tengok berlaku di tempat-tempat macam sekarang tempat orang sembahyang berjemaah dia boleh selamba duduk kat tepi. Hatta pada bulan puasa sekalipun. Okey. Dia dah habis dah buka puasa, orang sembahyang berjemaah maghrib, dia duduk tepi seukuk. Tak ada perasaan langsung. Okey. Berlaku di Maib tu, tempat kuarantin tu. Di mana orang tengah berjemaah tengah-tengah dewan ni. Keliling tu ada katil tu. Orang tu berjemaah di hadapan orang. Dia katil depan orang sedang berjemaah. Dia boleh baring sampai main phone. Tak berjemaah salat. Benda ni Nabi larang. Itu antara su'ul adab. Kalau tak jemaah, pergi lagi jauh-jauh. Supaya tak nampak. Okay. Mereka kata, sunnah fi tarki julusil insan 'inda al-musallin idza lam yusalli ma'ahum. Jadi sebenarnya lelaki ni baguslah sebenarnya. Dia jauhkan diri, dia mu'talan sebab dia rasa dia tak boleh nak salat tadi. Okey. Barakallahu fiik. Jadi lam yusalli fil qaum, tidak salat bersama dengan kaumnya. Lalu Nabi kata, ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum? Apa sebab kamu tak nak salat bersama dengan kaum kamu? Kata faqala asabatni janabah. Ini penting ni. Aku terkena janabah, junub. Jadi dia sangka dia tak boleh salat, tak ada air. Dia tak dia tak boleh salat, maka dia tak boleh nak tayammum. Okey, asabatni janabah wala ma'. Tapi soalan yang timbul kata faqala alaika bis-sa'id. Hendaklah kamu pakai debu, dah cukup bagimu. Nabi kata pakailah debu, cukup bagimu. Nabi kata macam tu. Nabi tak kata kamu ambillah wuduk, kamu ambillah debu, tepuk sekali, sapu muka, tepuk sekali, sapu tangan. Nabi kata pakai debu, maka itu cukup bagi kamu. Jadi kat sini dia ada isyarat bahawa sebenarnya lelaki ni tahu pasal tayamum. Ini perbincangan ulama bincang. Dia kata dia tahu pasal tayamum. Iaitu kalau tak ada, mungkin dia hanya faham tayamum ni hanya untuk gantikan wuduk. Hanya untuk gantikan wuduk. Dia faham tayamum hanya untuk gantikan wuduk. Dia tak tahu bahawa tayamum juga boleh digunakan untuk janabah. Mungkin tak sampai padanya ilmu berkenaan dengan itu. Maka sebab itulah dia pun mengasingkan diri ketika dia berjunub untuk dia. Okey. Ada soalan ni, saya jawab soalan ni. Apakah maksud tanah bersih untuk tayamum? Dia katakan apa saja melekat debu-debu dinding. Kejap lagi kita bincang, sikit lagi. Bagus. Permukaan salji bukan debu. Ya, Syekh. Ya ikhwah. Ya akhil karim. Soalan dia kata, apakah tanah bersih untuk tayamum? Ada yang mengatakan apa saja yang melekat debu-debu di dinding. Ini kita akan jawab soal sekejap lagi. Dan permukaan salji pun debu. Salji bukan debu. Bila salji, kita kena cairkan salji tu. Lepas tu jadikan dia air, baru kita boleh bersuci dengan salji. Adapun salji tak boleh kita tempek salji tu atas badan. Ini disebut oleh dalam kitab Imam Al-Mawardi Al-Hawi. Tak boleh kita ambil salji. Betul, salji tu antara alat bersuci. Antara yang boleh dijadikan untuk bersuci. Bil ma'i wal thalji wal barak, kita ambil salam kan. Segala puji bila kita baca doa iftitah tu. Okay. Ya Allah, jauhkanlah, bersihkanlah aku. Okey, dengan salji, dengan air, dan juga barat dengan hujan batu. Dengan air makruf, salji dengan hujan batu tu bukannya kita ambil hujan batu tu kita tenyih, bukan. Iaitu kita cairkan dia, kita panaskan dia, maka kemudian barulah kita ambil daripada air tersebut. Kita ambil daripada air tersebut. Itu maksud salji. Adapun debu tadi kejap lagi kita akan jawab. Jadi isu dia ialah lelaki ni dia tak faham, dia sangka bahawa tayamum ni hanyalah gantikan wuduk, bukan janabah. Jadi Nabi berkata yakfi alaika bis-sa'id. Maka bila Nabi kata pakai debu lah, maksud dia dah faham dah. Oh, tayamum lah. Fa innahu yakfi. Sebenarnya itu cukup bagi kamu.
Maka seterusnya pula pada ucapan Nabi alaika bis-sa'id. Ini isu. Alaika bis-sa'id. Ada hadis, ada 15 faedah dalam isu ni. Pertama sekali yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, nampak tak, bis-sa'id, debu, bis-sa'id. Masyhur dalam mazhab Syafi'i iaitu tidak sah melainkan dengan at-turab, melainkan dengan tanah. Fala yasihhu bil ma'adin wa ghairihima, tak sah dengan galian-galian yang lain. Wa bihi qala Ahmad wa Daud wa Ibn al-Munzir. Ini juga pendapat Ahmad bin Hanbal, ini juga pendapat Daud al-Zahiri, dan juga wa Ibn al-Munzir, Imam Ibn Munzir. Wa hukiya an Malik, itu juga dihikayatkan pendapat ini daripada Malik. Qala al-Azhari wal Qadhi Abu Tayyib wa huwa qawlu aktsaril fuqaha. Ini adalah pendapat kebanyakan fuqaha, majoriti fuqaha. Ini kata Imam Ibn Mulaqin. Dan pendapat Abu Hanifah pula dan pendapat Malik tadi dihikayatkan dari Imam Malik. Ini pendapat Imam Malik, kata yajuz bi kulli ajza'il ard, boleh dengan mana-mana bahagian di muka bumi, batu ke, hatta bi sakhratin maghsulah, sehinggalah walaupun batu yang dibasuh pun kita boleh sapu atas dia. Kata ulama-ulama Malikiyah, dia kata yajuz bi kulli man tasala bil ard, boleh saja dengan apa saja yang apa, yang berhubungan dengan bumi, maksudnya yang melekat dengan bumi lah, seperti kayu wal khashab, pokok. Okey. Pada garam boleh tak? Garam boleh tak? Kata dalam bab ni, kat Imam Malik ada 3 qaul. Okey. Dia kata kalaulah garam itu telah dicampurkan dengan benda lain, dia kata tak boleh. Kalau tidak, boleh dengan garam boleh juga. Jadi kalau tepi laut tu jumpa garam-garam tu, boleh tayammum dengan garam pun. Okey. Kata Al-Auza'i dan Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, dan juga dengan Sufyan Ats-Tsauri. Kata yajuzu bil thalj, boleh dengan salji. Wa kullu ma 'ala al-ard. Jadi soalan tadilah. Ya, mungkin ikhwah tadi dia baca bab ni. Dan mereka berhujjah dengan fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah tayammum dengan sa'id. Jadi dia kata sa'id itu ma'ala al-ard. Sa'id itu apa saja yang di atas muka bumi. Wabil hadis al-madhkur aidan. Dan juga hadis yang kita sebutkan. Inilah alaika bis sa'id. Okey. Dan dengan tayamumnya Nabi atas dinding. Ini kejap kita akan jawab ni. Ulama Syafi'iyah akan jawab. Ulama Syafi'iyah akan jawab. Habis tu yang Nabi boleh tayamum atas dinding tu, kejap lagi ulama Syafi'iyah akan jawab. Nanti insya-Allah kita akan sebutkan. Okey, kama akhraj al-Bukhari musnadan wa Musliman ta'liqan, seperti dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Muslim. Kata ni dalam Sahih Bukhari ni Nabi tayamum dengan dinding. Jadi bolehlah tayamum dengan dinding. Kenapa Syafi'i kata kena dengan tanah juga? Jadi mereka berkata yadullu ala annahu la yakhtassu bi turab. Jadi dalil bahawa tidak dikhususkan dengan tanah saja. Okey. Qalu wa li'annahu taharatun bijamid falam yakhtass bi jinsid dibagh ila akhirih. Okey. Wahtajja al-aktharun. Okey. Berhujjahlah majoriti tadi ulama Syafi'iyah, Ahmad dan lain-lain, wa hadha yakti an yamsah bima lahu ghubar. Okey. Dalam kita bincang awal pembincangan tayamum tadi, kita apa syarat tanah tadi? Iaitu pertama sekali tanah tu tanah yang berdebu. Jadi kalau atas pokok mana ada debu. Okey, ada daun mana ada debu. Okey. Kata wa hadha yaqtadi an yamsah bima lahu ghubar. Sebab Al-Quran kata famsahu masah. Bila masah, bila sapu, mestilah sapu benda yang boleh melekat. Itu ghubar. Ghubar tu apa? Debu. Okey. Apatah lagi dikuatkan lagi dengan hadis riwayat Ad-Darqutni dan juga Abu Uwanah dalam sunannya, iaitu hadis daripada Hudzaifah bin Al-Yaman. Jadi kita tengok bawah. Qala Rasulullah ju'ilat liyal ju'ilal ard
Nabi kata dijadikan bumi itu semuanya masjidan wa tahuran. Bumi Nabi sebut bumi. Nabi kata apa? Dijadikan bumi semuanya ialah masjid dan juga alat untuk bersuci. Kalau dinding, ada orang solat kat dinding? Ada orang solat dekat pokok? Mesti ada orang solat atas pokok? Mesti orang solat atas muka bumi, itu tak? Jadi dipahami bumi tu muka bumi lah, tanah lah. Dikuatkan lagi dengan hadis tadi yang sebut Daruqutni. Nabi sebut dengan jelas, waju'ilat liyar waju'ilatil ardu kullaha lana masjidan. Dijadikan bumi itu semuanya kulluha lana masjidan, sebagai tempat untuk solat. Wa turabuha, ada sebut perkataan turab, tanah itu dengan spesifik. Wa turabuha lana tahuran, disebut tanah. Wa turab tu tanah. Lana idza lam najidil ma. Dalam riwayat Muslim pula turbatuha, turbah. Tengok sini turbah. Turbah. Dan riwayat Abu Uwanah turab, turabuha. Turabuha, turbah. Ini tanah ni. Dikuatkan lagi dengan riwayat Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas, Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Berarti kata kita ni kalau kita nak kuasai Syafi'i punya dalil, berarti kata Syekh Masyhur Hasan Salman. Syekh Hasan Salman anak murid Syekh Albani. Semua tahu kan? Syekh Masyhur Hasan Salman kata kalau kamu ni baca Sunan Al-Kubra, kalau kamu nak faham fiqh dengan dalil ni sekali, baca Sunan Al-Kubra. Ini antara hadis yang kuat untuk kita faham mazhab dalil-dalil dalam mazhab. Ada. Jadi disebut sini dalam riwayat Baihaqi daripada Ibnu Abbas mentafsirkan as-sa'id ni tadi. As-sa'id ni Ibnu Abbas kata al-harf, tanah, harthul ard, tanah bumi. Fakhtassa bidinsin wahid kal wudu. Maka dikhususkan. Wa bihadza yaqa'ul ihtiraz min ad-dibagh ila akhirih. Dah itu maknanya dipakai hadis riwayat Daruqutni, tafsiran famsahu biwujuhikum, hadis Daruqutni, hadis Abu Uwanah, dan tafsiran Ibnu Abbas dalam Al-Baihaqi, Sunan Kubra Al-Baihaqi. Baik. Okey. Kita bincang dalil kan. Jadi kita bukan saya kata yang lain tu salah, tak. Saya tak kata yang lain salah. Kita maknanya Syafi'i juga ada dalil dalam masalah ni. Okey. Wa amma qalum as-sa'id, adapun jawapan kepada orang kata sa'id itu apa yang di atas permukaan bumi, fala naslam ikhtisasuhu bih. Maka kita tak terimalah apa yang nak mengkhususkan semua benda tu. Bal huwa mushtarak yutlaqu 'ala wajhil ard. Okey. Kerana dia berkongsi atas muka bumi, semua benda atas muka bumi macam-macam. Okey. Semua muka atas muka bumi. Wa sa'id, apa yang ma'ala, apa yang di atas permukaan bumi. Li'annahu sa'ida 'alaiha, kerana dia berada di atas, wa 'ala turab, atas tanah, wa 'ala tariq, di atas jalan raya. Okey. Wa kadza. Jadi ini hujah mereka. Dia kata kalau macam tu, kenapa kamu nak khususkan tanah saja? Saya nak jawab tadi hujah tadi kan. Apa saja atas tanah, sedangkan atas muka bumi ni semua sekali. Maka jawapan ulama Syafi'iyah pula, dia kata ata alaika bis-sa'id. Jadi kalau katakanlah, kalau Nabi kata apa yang di atas muka bumi, sa'id dan tayyibah, umum kan? Dalam Quran kata sa'id dan tayyibah, umum. Maka tak boleh dikhususkan dengan satu melainkan dengan dalil. Ini kata mereka yang kata, kenapa kamu nak khususkan tanah? Maka kita jawab balik, telah dikhususkan dengan dalil. Telah dikhususkan dengan hadis tadi Al-Baihaqi, hadis Baihaqi tadi, telah dikhususkan juga dengan hadis Abu Awanah, telah dikhususkan dengan hadis Muslim, telah dikhususkan lagi dengan tafsiran Ibnu Abbas. Apatah lagi dalam hadis ini, nampak tak? Nabi kata as-sa'id, ada alif lam. Maksudnya saya boleh jawab
ada spesifik al. Jadi yuhtamal an yakuna lil ahdi. Sebab tahu bahasa Arab alif lam dia kata boleh al jins. Boleh kata lil ahd. Jadi boleh jadi maksud sini lil ahdi dengan maksudnya tanah yang spesifik. Itu satulah. Okey. Kemudian macam mana pula nak jawab hadis tadi yang mereka kata Nabi tayamum di atas tanah, di atas dinding. Macam nak jawab kat situ? Dia kata fa mahmul ala jidar alaihi ghubar, iaitu di mahmul, iaitu kita faham bahawa dinding itu dinding yang ada debu tanah. Kerana apa? Lianna judranuhum minatin, sebab dinding orang-orang Arab dahulu daripada tanah liat. Tanah liat dah kering, dia ada debu tak? Jadi masih lagi tanah tak? Jadi debu tanah. Fadhahir husulul ghubari minha, secara zahirnya memang ada debu tanah lah kat situ. Wa hadithun nafuf fil yadaini min hadith Ammar thabit min sahihan mahmul ala annahu allaqa bil yadi ghubar kathira, jadi fakhaffafah. Hadis yang kata Nabi tepuk kat dinding tu pula hadis Ammar. Bila hadis Ammar, hadis tu kata Nabi tepuk dan kemudian Nabi tiup debu-debu daripada tangan sebab debu tu terlampau tebal. Maksudnya apa? Okey, adakah debu macam debu tingkap tu kita bayangkan rumah dia pun? Tak, kita mesti bayangkan debu tanah. Dia menunjukkan bahawa dinding tu dibuat daripada tanah dan bila dah kering dia menghasilkan debu. Naam. Jadi kat situ menjawab kepada orang yang kata tadi, okey, menjawab pada pendapat yang kata tu tak buka dinding tu boleh. Kita kata yalah, sebab dinding zaman tersebut dibuat daripada tanah. Ini ulama-ulama Syafi'iyah telah menjawabnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan sambung lagi faedah yang seterusnya. Ada 14 faedah lagi dalam hadis ni. InsyaAllah kita akan bincangkan biiznillah dalam kuliah akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita, beri taufik dan hidayah terus mengaji untuk faham agama ini dan terusnya menguatkan hujah kita, menambahkan amal kita, menambah takwa kita dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita bertambah takwa kita dan takut kita kepada Allah, semoga kita bertawassul dengan amalan kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada kita bala. Allahumma rfa'anna hadzal bala wal waba. Ya Allah, angkatlah daripada kami wabak ini ya Allah. Allahumma arham mautana. Ya Allah, rahmatilah orang yang telah mati di kalangan kami. Washfi mardana. Ya Allah, sihatkanlah orang yang sakit di kalangan kami. Wahfadna, dan lindungilah kami ya Allah daripada segala perkara yang buruk. Dan wanajjina, dan selamatkanlah kami minan nar, min azabil qabr wa min azabil nar. Waghfir liwalidaina, dan ampunkanlah dosa-dosa kedua bapa kami ya Allah, dan dosa guru-guru kami ya Allah, dosa masyayikh kami ya Allah, dosa setiap pendakwah yang mengajak kepada sunnah ya Allah, kepada tauhid. Dan jadikanlah negara kami ini aman, damai, tenteram daripada segala keburukan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.